Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Taala. Pada malam ini kita sebagai persiapan kita menuju ke bulan Ramadan yang akan tiba beberapa minit saja lagi sebenarnya, tuan-tuan, tak lama pun lagi. Di pada malam ini kita nak berkongsikan sedikit kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian sebagai bekalan kita menuju ke bulan yang kita nanti-nantikan ini. Dan insya-Allah bersama saya pada malam ini tidak lain tidak bukan yang merupakan sifu saya sendiri, Tuan Guru saya sendiri, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Cik. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar Ustaz? Sihat-sihat? Alhamdulillah. Bersama dengan saya ni Nazri Junior je. Ini sifu saya. Jadi insyaAllah pada malam ini kita nak sembang santai lah sikit Ustaz berkenaan satu tajuk yang saya kira agak hebat dan penting juga. Yang mana kita nak sentuh berkenaan sedekah di dalam Al-Quran. Tuan-tuan perempuan sekalian, sedekah di dalam Al-Quran ini disebutkan banyak kali, di banyak tempat. Jadi sedekah itu sendiri merupakan satu perkara yang sangat penting, yang mana sampaikan para ulama dahulu, hatta Nabi sendiri pun kita nampak tidak akan membiarkan hari mereka berlalu tanpa melakukan sedekah. Dan kalau dapat lihat yang penting pun juga, sampaikan disebutkan kalau orang yang dah meninggal tu bila dibagi pilihan untuk hidup semula, apa benda yang dia nak buat tu adalah sedekah. Betul Ustaz? Jadi penting sedekah itu. Jadi saya rasa saya nak tanyalah kepada sifu saya ni, Ustaz, apa sebenarnya kepentingan dan apa sebenarnya keutamaan sedekah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu sebenarnya Ustaz? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aziz sihat Alhamdulillah, waras. Nak masuk Ramadan apa cerita? Alhamdulillah. Persiapan okey. Persiapan nombor 1 nak masuk Ramadan Azri mesti persiapan mental lah. Mental kita untuk kita masuk Ramadan, kerana Ramadan ni luar biasa sebenarnya. Macam mak mertua lah kan. Azri mak mertua sahabat berenang kan. Betul kan. Jadi kalau mak mertua datang daripada sahabat berenang, beritahu nak datang, mesti rumah pun bersiap. Kan yang tak kemas kita kemaskan. Kalau agak-agak dalam peti sejuk tu tak berapa nak cukup, pergi beli dulu. Kena cukupkan. Cukupkan sebab mak mertua nak datang. Jadi yang nak datang kat kita ni bukan mak mertua ni Nazri. Nak datang ni Ramadan. Yang nak datang ni Ramadan, yang dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut ke hadapan umat Islam, Nabi kata ayuhan nas qad azallakum syahrun azim, itu istilah dia. Wahai manusia, sekarang ini sedang menaungi kamu, yang akan datang memayungi kamu ni adalah satu bulan yang azim, besar, agung. Jadi dia bukan bulan puasa. Kita harap sahabat-sahabat penonton kita janganlah panggil bulan ni bulan puasa. Nama bulan ni bulan Ramadan. Sebab bukan puasa saja dalam bulan ni. Dalam bulan ni ada lebih banyak daripada puasa, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran pada bulan ini. Benda yang sifatnya tatawwu', yang sunat dilakukan pun akan diganda-gandakan. Dan termasuk bab sunat tu sedekahlah. Kan? Sebab tu bulan tu disebut sebagai syahrus sadaqah pun. Bulan yang sedekah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun menggandakan sedekah. Bagaikan angin lalu kan, keluar daripada tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dalam konteks memberikan it'am kepada orang-orang yang berpuasa, kan amat digalakkan sampai ke peringkat berganda pahala kita berkali ganda, seperti mana juga pahala orang yang berpuasa tu dapat kat kita tanpa kurangkan walaupun sedikit pun pahala yang daripada kita. Jadi itulah Ramadan Azri kan. Maksudnya Ramadan ni kita tak boleh fokus kepada puasa semata lah Ustaz. Itu poin besar dia sebenarnya. Sebab tu puasa ni sampaikan Allah Ta'ala ada sebut salah satu pintu syurga tu melalui pintu sedekah Ustaz. Subhanallah. Puasa siang je kan? Puasa siang saja. Malam tak puasa. Tapi malam tu tetap Ramadan. Betul. Kita kena betulkan mentaliti kita. Kita kena ingat bahawa bulan Ramadan ni bukan puasa semata-mata. Masya Allah. Jadi Nazri tanya tentang sedekah kan? Tak jawab lagi ni. Silakan Ustaz. Ustaz, tapi bila Ustaz sebut sedekah Ustaz,
sebelum Ustaz pergi jauh, mungkin saya boleh tambah sedikit lah Ustaz. Soalan tambahan. Macam parlimen Ustaz. Ya. Soalan tambahan. Bila kita sebut sedekah ni macam ada banyak jenis Ustaz. Ada yang saya dengar ada sedekah yang sunat, ada sedekah yang wajib, hatta sampaikan wakaf ada juga Ustaz. Apa sebenarnya sedekah tu? Itulah nak jawab soalan. Cantik. Jadi sedekah ni, kalau kita tengok pada root word di dalam bahasa Arab, dia datang daripada perkataan sedekah kan. Dan dinamakan dia itu sebagai sedekah kerana dilakukan sebagai satu qurbah. Kan orang yang memberikan itu, dia lakukan sebagai satu langkah dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang pertama sekali kita kena tengok kat situ. Ianya adalah ibadah itu nombor satu. Memberikan sedekah adalah ibadah dan qurbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri kepada Allah Taala. Nombor dua baru kita tengok kesan dia, kesan kepada sosial ekonomi, membantu orang dan sebagainya. Baik. Jadi orang yang melakukan sedekah ni kadang-kadang tak mudah kan? Sebab dia perlu kaya jiwa nanti. Ramai orang kaya harta tapi jiwanya miskin. Tapi kalau orang yang kayanya jiwa, kadang-kadang hartanya tak banyak. Tapi yang sedikit itu pun tetap dikongsikan, tetap disedekahkan. Jadi balik pada soalan Nazri tadi, ada yang wajib, ada yang sunat tu. Itu kita balik lihatlah pada Al-Quran. Bila Al-Quran menyebutkan beberapa ayat di dalam yang menyentuh tentang sedekah, ada sebenarnya bila Allah guna perkataan sedekah yang dimaksudkannya adalah sedekatun wajibah. Contohnya Allah menyebut innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha ila akhir. Kan? Sesungguhnya sedekah. Mafhum kita orang Melayu di Malaysia ni bila sebut sedekah, itulah yang jadi bagi-bagi Bagi kan. duit je. Agaknya nanti sebelum buka puasa kan. Kita pergi kat apa ni? Buat Bazar kan. Nampak ada orang sedang kutip tu, kita pun bagi sedekah. Kan? Sebenarnya bukan itu saja sedekah. Allah menggunakan ayat tadi itu memberi maksud sedekatun wajibah, iaitu sedekah wajib. Sedekah wajib ni zakat. Zakat. Yang wajib dan ada dua lah, iaitu zakat amwal, kemudian zakat ni afrad, zakat individu ni. Jadi zakat individu ni apa dia? Inilah pada Ramadan ada zakat kan? Zakat fitrah kan? Amel kita ni. InsyaAllah. Jadi ada zakat fitrah. Zakat fitrah ni adalah kepada dia macam cukai kepala ni. Macam cukai kepala. Asalkan hidup cukup syarat-syaratnya dalam bulan Ramadan, walaupun sedetik kenalah. Kalau tiba-tiba ada sesiapa yang 30 hari bulan Ramadan sebelum terbenam matahari, tiba-tiba isteri dia bersalin, kena tambah bayar. Kena tambah lah. Kalau dah bayar untuk yang lain tu, malam raya tu jangan lupa pergi bayar untuk baby tu. Itu yang pertama. Yang kedua sedekah zakat amwal, zakat harta. Zakat harta, simpanan ke, emas perak ke, pendapatan ke dan sebagainya, itu zakat harta. Ada orang dia tak ingat tu. Tanya dia, dah bayar zakat belum? Saya zakat fitrah bayar, dia kata. Dia ingat yang satu tu je. Sebenarnya bukan itu sahaja. Lain adalah zakat, dan inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta mereka ada hak untuk orang yang meminta dan tidak meminta. Contoh siapa ni? Inilah yang kita ada pusat pemungutan zakat dan sebagainya sebagai autoriti dalam undang-undang di negara kita sebagai pemegang aman tunggal untuk urusan tersebut, dan kita membayar zakat. Yang kedua adalah juga memberi mafhum. Kalau kita beri benda tak wajib, zakat tadi wajib kan? Rukun Islam. Setiap Muslim wajib keluarkan 2 zakat tu Ustaz. Ya. Rukun Islam tu. Rukun Islam. Dan kalau ada yang meniaga tengah dengar kita malam ni Nazri, saya nak suruh KPI dia tu betulkan sikit. Macam kita lah Sedekah Haus Bank Islam kan, kita bagi pembiayaan mikro bangkit kan. Kita nak asuh peniaga-peniaga. Kita nak betulkan pemikiran dia. Kalau boleh, letakkan, pasakkan dalam pemikiran kita. Kita berniaga ni kenapa? Sebab kita nak bayar zakat. InsyaAllah. Kat situ boleh tarik keberkatan Allah Ta'ala tu Ustaz. Kalau itulah cita-citanya Nazri, kita doa. Kan? Kita, ya Allah, aku meniaga. Kan? Sedekah Haus Bank Islam bagi pula pembiayaan mikro bangkit ni daripada perpetual fund yang orang sumbang melalui Sedekah Haus untuk aku meniaga. Cita-cita aku apa? Cita-cita aku nak bayar zakat. Nak bayar zakat maksud untung kena banyak lah, betul tak?
Kalau untung sipi-sipi je nak bayar zakat macam mana? Tak cukup dia punya tu Ustaz. Ya. Dia punya syarat tu. Jadi dia kena fikir untuk dapat untung banyak boleh bayar zakat, dan kalau tahun ni berjaya bayar zakat, cita-cita tahun depan aku nak bayar lagi banyak. Subhanallah. Ya. Jadi itu sedekah wajib. Sedekah wajib. Yang kedua yang tak wajib lah. Yang tak wajib ni yang apa ni Okay, kita sedekah bagilah. biasa kita buat tu. Kita pergi bazar Ramadan, bagi sedekah kat orang, macam tu semua Ustaz. Itulah. Betul. Tapi itu pun tak cukup lagi. Yelah, itu dalam cash kita, dalam poket kita ada berapa je Ustaz. Jadi kalau kita bergantung kepada itu saja sebagai bekalan kita, takut-takut tidak memadai lah bahasanya Ustaz. Jadi kita nak benda yang panjang, lestari. Orang putih kata sustainable. Itulah wakaf. Jadi kalau dalam hadis yang kita duk baca, Nabi SAW sebut, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Masyhur hadis ni kan? Bila mati anak Adam, terputus amalan kecuali 3. Apa dia? Nombor 1, sedekah jariyah. Nombor 2, anak yang ilmu yang bermanfaat. 3, kemudian anak yang mendoakan. Jadi anak dah ada, dia beri doa. Kemudian yang keduanya ilmu mengajar, kan? Yang ketiganya sedekah tu nak. Tapi kalau ada anak terlupa dan doa, tak cukup. Ilmu pula tak ada. Ilmu pula tak ada. Jadi bersedekahlah. Masya-Allah. Dan sedekahlah, sedekah yang sifatnya berpanjangan. Yang namanya wakaf. Dan itu yang kita di Bank Islam bersama-sama dengan bank lain kita champion sekarang, yang namanya My Wakaf. Ataupun dalam sedekah house ni, salah satu fund kita Nazri, kita panggil dana kekal ataupun perpetual fund. Perpetual fund. Yang kita nak raise fund untuk tujuan kebajikan bagi anak yatim, dan begitu juga yang fund yang kita raise bagi tujuan memberikan pembiayaan mikrobangkit. Dan sebab kelompok berniaga dia perlukan dana untuk berniaga, kembangkan perniagaan dia. Lagi-lagi tengah kesan COVID sekarang ni Ustaz kan. Betul. Kita merupakan salah satu channel yang champion lah, sebab kita mampu memberikan satu bantuan kepada usahawan-usahawan ini untuk bangkit semula. Betul. Subhanallah. Dan walaupun kita tak panggil benda tu wakaf Nazri, tetapi the intrinsic meaning of perpetual fund kita tu, dia macam wakaf. Sebab bila kita bagi pinjam kepada orang secara qadha hasan, tahu zero interest Nazri. Maksudnya pinjam 20,000, ulang 20,000. Bayar balik pun 20,000. Masya-Allah. Bayar balik 20,000. Dia bayar balik 20,000, maksudnya pokok tu kekal. Kalau kita bagi sedekatun semata-mata, hanguslah. One off lah. One off. Jadi kita dana kekal ni, kita tak nak ada elemen one off. Kita nak dia jadi macam wakaf. Kekal. Kita bagi pinjam 20,000, bayar balik 20,000. Kita encourage pula kepada peminjam kita. Kalaulah kita, sebab tu dalam Nazri baca kan, dalam kita punya dokumen kita kata mesti menghayati maksud sedekah. Peminjam-peminjam. Apa maksud menghayati maksud sedekah? Kalaulah kami di Sedekah House Bank Islam ni raise fund daripada orang awam, yang mana orang itu dia tak mahu apa-apa, yang dimahu hanya Allah Ta'ala. Betul tak? Dia bagi ni, kadang-kadang kita tak tahu pun siapa, tup masuk 10,000 kat dalam akaun Sedekah House. Sebab apa? Sebab dia tahu kita akan gunakan duit itu bagi tujuan untuk manfaat kepada, untuk memberikan pembiayaan kelompok peniaga ni. Dan kita pun nak peniaga kita yang terima ni, dia kena ingat bahawa kita guna dana orang yang bagi, tangan di atas kelompok TDA nasi. TDA, tangan di atas. Dalam hadis disebut al-yadul ulya, kelompok tangan di atas. Bagi tu sebab nak tolong kamu. Jadi kamu pun kenalah ambil tanggungjawab untuk memastikan bahawa bayar balik. Dan jangan bayar balik saja. Dalam qad ni, kita bagi pinjam qad, ada qad hasan. Apa maksud qad hasan? Benevolent loan. Kalau orang dah tolong, apa salahnya kamu bayar lebih? Kalau orang lain tadi bagi sedekah kepada sedekah house dengan tujuan boleh bagi pembiayaan mikrobangkit kepada kamu, dia tak ada niat apa-apa kecuali Allah Ta'ala. Apa salahnya kalau kamu yang menerima manfaat ni? Dah terima manfaat, berniaga pun dah untung, sedekahlah balik. Sedekah dia tu boleh bantu orang lain pula. Betul. Masya Allah. Dan itulah, kalau walaupun tidak dinamakan wakaf, ataupun bolehlah pergi ke
majlis agama sebagai pemegang amanah tunggal untuk berwakaf. Macam kita dah kan, kita seronok kerja Islam kan. Sebab bangunan kita ni bangunan wakaf Ustaz bangunan wakaf. Kita merasa sendiri nikmat Ustaz. Jadi itulah mafhum. Ada sedekah yang wajib iaitu zakat. Ada sedekah yang one off tu kan, macam bagi Ramadan bagi kawan tu, itu pun boleh buat, teruskan. Yang penting niat kita ikhlas kerana Allah. Dan ada sedekah dengan makna wakaf, dengan makna wakaf. Masya-Allah. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sebagai yang orang kata memberi sumbangan ni, kita boleh juga sebenarnya saya niatkan bila kita menyumbang kepada sedekah house itu, kita lebih-lebih lagi dalam bulan puasa ini, kita niatkan moga-moga aku sedekah ini dapat membantu golongan-golongan yang memerlukan di luar sana. Sebab kami di sedekah house ini, kami memberikan satu perkara yang boleh memberikan impak sosial kepada masyarakat sekitar kita. Jadi insya-Allah dengan dana-dana sumbangan-sumbangan yang tuan-tuan puan-puan salurkan itu, insya-Allah kami sebagai pemegang amanah ini, kami akan menggunakannya, kami akan uruskannya dengan sebaik mungkin insya-Allah. Jadi Ustaz, Nazri tahu ke macam mana? Nazri sebut tadi kita uruskan sebaik mungkin. Macam mana kita uruskan sebaik mungkin? Subhanallah. Kalaulah bahasanya Ustaz kami di Sedekah House ini, kami dari segi sumbangan orang ini, kami bahasanya kita ada buat satu sistem yang cantik lah. Mana kata kita tak adalah bagi kalau ada orang minta je. Ini kena sifu juga jawab Nazri. Nampak dia, Nazri dunia nak menjawab susah. Dia macam susah sikit. Jadi rasanya jawapan macam ni nak bagi lagi cantik, kita bagi sifu lah. Macam mana Ustaz bagi menjawab persoalan tuan sekalian, itu bagi soalan cepu emas kat Nazri kan. Bila Nazri sebut kami urus cepat mungkin, dengan sebaik mungkin. Kami ni bank kan, bank Islam ni sebuah entiti yang ada dipercayai lah. Kalau tak percaya tak kasi simpan duit kat bank kan Nazri. Betul tak? Kadang-kadang kalau letak duit dekat bank, tiba-tiba besok pergi cucuk hilang kan. Hilang tak ni. percaya. Bukan Jadi, bank nama tu. Jadi kenapa bank tu dipercayai? Kerana dia ada tabik urus Nazri. Dia ada governance, dia ada lembaga pengarah, kemudian ada jawatan kuasa di bawah lembaga pengarah, jawatan kuasa auditnya, jawatan kuasa risikonya, kemudian ada pengurusan dan ada komiti. Dan dalam konteks sedekah house ni yang dibuat oleh Bank Islam, kita ada management komiti. Jawatan kuasa peringkat pengurusan namanya jawatan kuasa sedekah house dan zakat. Yang mana inilah jawatan kuasa yang berperanan membuat oversighting, pemantauan kepada aktiviti sedekah house. Jadi kita bekerja dengan pembuat perubahan chainmaker. Nak chainmaker dia luluskan oleh jawatan kuasa. Kemudian kita nak buat disbursement, nak keluarkan kepada projek mana, sama ada menilai projek itu, sama ada projek itu sebenarnya ada impak besar atau tidak pada ummah, pun jawatan kuasa. Macam saya minggu ni saya bawa balik daripada Kampung Ras di Tawawuh di Johor. Jauh Ustaz nak masuk dalam tu Ustaz. Masya-Allah. 24 km. Subhanallah. Tanah merah. Nak sampai. Tapi saya pun seronok je lah. Buat kerja ni antara seronoknya. Selain daripada kita memegang amanah menyampaikan sedekah tu, kampung yang kita tak nak sampai apa sampai. Pengalaman Ustaz? Pengalaman. Jumpa nelayan darat. Orang asli Jakun nelayan darat. Jadi projek tadi tu, sebelum daripada sedekah nak luluskan, kita nilai. Kita tengok collaborating partner kita siapa, UTM pula bawa banyak organisasi lain untuk bersama. Dan kemudian jawatan kuasa ini menilai. Dan kemudian kita sendiri memastikan bahawa memang impactful, ada kesan. Bukanlah satu benda yang bersifat touch and go. Bukan one off macam kita sebut tadi itulah Ustaz. Kita nak benda tu kekal. Dan manfaat itu berterusan. Seperti sifu saya sebut, selalu dia ada yang namanya snowballing effect tu. Dia punya kesan itu daripada kecil kita bagi, dia mungkin besar. Kesan bola salji. Kesan bola salji. Jadi, kalau dekat Kampung Tawawuh tadi, macam mana kesan bola salji dia berlaku? Seorang jumpa saya kan dia kata, saya tanyalah, macam mana kesan selepas dipasang solar panel dengan dia? Dia jawab,
Ajaib dia kata. Bangun pagi, petik, nyala. Ada lampu. Tak Sebelum heran kan ni tak ada Nazri? lampu. Nazri tak heran kan? Tak Daripada pelik. kecil, Semua tak benda pelik kan? biasa. Tak, Betul, benda tu tak pelik bagi Ha. kita, tuan-tuan sekalian. Kita ni, anak kita, anak saya, bangun pagi petik nyala, biasa tu. Tapi dia baru tahun ini, 2022, selepas kita pasang solar panel yang tuan-tuan biayai, Masya nyala. Macam mana snowballing effect berlaku? Sebelum ni dia kata, RM300 sebulan. Digunakan untuk kos minyak. Bagi nyalakan. Itu pun bukan sepanjang malam. Sampai 10 malam. Jadi, saya dah kira Nazri. RM300 sebulan. RM3,600 setahun. Dalam masa 5 tahun, penjimatan dia RM18,000. RM18,000 ni, yang sebelum ni digunakan untuk beli minyak, agak-agak boleh tak digunakan untuk dia membiayai seorang anak dia untuk pergi belajar dekat college, buat diploma ke? Boleh sangat. Boleh sangat kan? Dan anak sebelum ni pun nak belajar dengan lampu generator. Sekarang ni, dia boleh belajar sepanjang malam. Lifestyle berubah dengan lebih baik. Itu contoh snowballing effect lah kepada komuniti tersebut. Dan ada audit Nazri. Bahagian audit dalam Bank Islam ni, audit operasi kita, macam mana kita lakukan, dan kita membuat pelaporan. Kita dah keluarkan laporan prestasi kita kali pertama pada tahun lalu, dan insyaAllah tahun ini, tunggulah tuan-tuan, bulan Ramadan ini tuan-tuan boleh lihat bagaimana impak dibuat oleh Sedekah House pada tahun InsyaAllah. ayat tajuk kita apa ini? Tajuk kita sedekah Dalam Quran kan? dalam Quran. Masya Allah. Jadi cerita saya tadi Nazri, kat mana punca kalau kita tengok dalam Quran? Ayat yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hilangkan keberkatan riba dan Allah Subhanahu wa taala menggandakan, menjadikan flourish, memajukan sedekah. Masya-Allah. Ada dua kan ayat tu? Betul kan? Satu bab riba, yang kedua bab sedekah. Bab riba ni tahun 83 dah lahir dah. Belum lagi. Belum lagi. 10 tahun kemudian baru lahir. Oh. Ini 10 tahun lebih muda pada Bank Islam. Tahun 83 bila Bank Islam ditubuhkan Nazri, kerjanya bahagian pertama, nak pastikan rakyat Malaysia tidak terjebak dengan riba. Kecil Nazri pun kecil dulu kan. Sekarang pun tak bersama mana juga. Jadi daripada kecil dulu, Bank Islam sekarang membesar menjadi satu public listed company di Bursa Malaysia. Bank Islam 2018 kita mulakan Sedekah House. Apa tujuan dia? Kita nak sistemkan. Dan macam mana kita deduce keperluan itu? Balik pada ayat tadi lah. Kita cuma buat bahagian pertama pasal elimination of riba, tapi bahagian kedua tu kita belum sistemkan sedekah dengan betul. Kerana itu Bank Islam melancarkan Sedekah House. Jadi jangan kita baca Quran, kita baca tuntutan Allah tidak berlaku secara automatik. Kecuali kita sendiri yang perlu mengerjakan. Dan kita tak boleh bekerja sendiri. Kan? Saya dan Nazri, tuan-tuan boleh cakap. Tapi tuan-tuan yang perlu memberikan sokongan untuk kita memaknakan ayat Al-Quran tadi dalam konteks menjadikan sedekah sebagai satu sistem. Betul. Saya sangat setujulah bila kata Ustaz sebut begitu sebagai penutup tadi tu. Mana kata tanpa tuan-tuan yang menyumbang kepada kami ini, maka kami ni seolah-olah tiada apalah. Mana kata tapi itu tidak penting tuan-tuan. Tapi yang lebih penting itu apabila tuan-tuan menyumbang kepada kami dengan nilaian walaupun sedikit, mahupun banyak, dengan nilaian tersebut mampu membagi impak. RM1 pun ada makna. RM1 pun ada makna. RM1,000 tak cukup tanpa RM1. Betul. Kalau tak ada RM1 jadi apa? Oh, 999. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, kita rebutlah peluang dalam bulan Ramadan ini sebab apa kita tahu Ustaz, betul Ustaz kan? Allah Ta'ala janjikan bila kita sedekah walaupun RM1, Allah Ta'ala gandakan. Bukan gandakan biasa, berlipat kali ganda. Khususnya dalam bulan Ramadan ini, jadi sama-sama kita mengambil peluang, kita bekerja-kerjalah untuk memperbanyakkan sedekah kita. Dan kami di Sedekah House Bank Islam ini, kami menyediakan platform untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk bersedekah. InsyaAllah kami akan menjadi pemegang amanah untuk menyampaikan sedekah tuan-tuan itu kepada yang selayaknya.
Jadi Ustaz, untuk akhirnya lah saya rasa kan kita pun tak nak lah lama sangat malam-malam ni Ustaz. Kita ingat ada satu ayat Allah Ta'ala sebutkan yang mana lebih kurang maknanya Allah Ta'ala apa nama ni, kita ni tidak sampai ke tahap yang namanya betul-betul Tantanalul birra Lan hatta tanalul tunfiqu birra mimma tuhibbun. betul Ustaz. Jadi Ustaz, saya nak sebagai penutup lah kepada Ustaz. Kita punya perbincangan lah, kita punya malam ini, apa sebenarnya makna di sebalik ayat tersebut, dan mungkin Ustaz boleh sebagai khulasah pada pertemuan kita pada malam ini. Okeylah. Yang pertama balik pada ayat tadi kan. Saya seronok bila baca dia punya sababun nuzul Nazir. Sebab turun ayat ni. Yang ulama bahaslah tentang bila ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ada seorang sahabat Nabi. Ayat ni maksudnya kamu sama sekali kamu tidak sampai kepada taraf kebajikan kecuali selepas kamu infakkan apa yang kamu sayang. Infak apa yang kamu sayang, bukan yang tak berapa nak sayang, Betul. yang paling kamu sayang kan? Jadi seorang sahabat Nabi, dia ni ada satu dusun di kota Madinah. Nama dusun dia tu Bayrah. Nama dusun dia Bayrah. Dan inilah yang dia paling sayang. Bila turun saja ayat ini, dia datang jumpa family dia dan dia minta dia nak keluar ke family dia dusun dia tadi, dan dia pergi temu dengan Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni tak adalah benda yang aku paling sayang kecuali Bayrah, kebun aku. Dan aku serahkanlah Bayrah kepada kamu lah, iaitu kepada pentadbiran, Kepada agama Islam. kepada agama. Jadi itu makna dah tu. Sebab makna ni Nazri, saya pernah baca satu buku. Sebagai contoh api kan Nazri kan? Api panas tak? Panas? Api itu panas. Tapi kalau saya ambil tangan Nazri, saya pergi heret tangan Nazri dekat api tu, apa agak tindakan Nazri? Saya akan tarik balik Sebab takut panas tu. takut panas. Maksudnya faham makna. Tapi kalau cuma berteori api itu panas, tapi orang heret tangan buat dia. Tak pernah cuba. Tak pernah cuba lagi apa kan? Bukan tak cuba. Saya tarik tangan pergi letak kat situ. Dia tahu api itu panas. Tapi bagi juga orang letak, maksud dia tak faham makna. Tak faham makna. Sahabat tadi tu faham makna. Bila ayat sebut macam tu, dia faham makna, dia terus nak serah. Jadi khulasah kan? Khulasah jadilah macam sahabat ni. Terus ambil tindakan. Kalau dekat tempat kerja ada KPI. Kan? Ada KPI kerja kan? Ada Ustaz. Jadi, apa salahnya menempuh Ramadan tahun ini kita adakan KPI? Jangan. Ramai orang KPI-nya nak khatam Quran berapa kali? Minimal sekali. Contoh, KPI. Nak khatam sekali. Ada tak orang tak KPI? Berapa banyak aku nak menerima bulan Ramadan ni? Jadi saya cadang letaklah KPI. Saya ada seorang kawan saya, seorang dermawan dan jutawan lah di Sri Lanka kan. Saya selalu cerita kisah ni sebab beliau ni menjadi saya punya idola juga lah dalam bab sedekah ni. Dia ni Nazri, poket seluar ada dua kan, kiri kanan. Satu poket dia tu memang duit untuk dia sedekah bulan. Subhanallah. Dia ada sasaran bulan itu dia nak sedekah berapa banyak. Jadi setiap kali kalau belanja kawan makan, saya pergi Colombo ke, dia akan ambil duit sebelah sini untuk belanja. Itu bukan sedekah kan? Oh, sebelah ni sedekah. Sebelah ni nak belanja kawan. Tu belanja kawan. Tapi yang ni bila mana dia bertemu dengan apa-apa yang perlu diberi, ini sasaran. Maksudnya dia ada KPI. Maka tuan-tuan sekalian, Ramadan yang kita akan datang, lusa kan? Lusa ni, esok buatlah KPI. Berapa banyak kita nak bersedekah daripada harta yang kita ada. Jangan buat sedekah ni macam kebetulan. Kan, tiba-tiba asal melintah tabung depan. So, kita bukan nak melintah depan kita. Kita yang pergi kat tabung. Kita pergi kat tabung. Ataupun sekarang, pergilah ke sedekahhouse.com.my. Pilihlah apa-apa yang ada kat atas tu. Kan, petang-petang ingat nak sedekah sebelum buka puasa, pergi kat telefon. Kan, sedekah melalui Sedekah House. Adakan KPI. Setiap hari aku nak bersedekah. Setiap hari RM10. Setiap hari RM10 di Sedekah House. Tempat di mana kita Malaysians care for Malaysians at Sedekah House. Subhanallah. Saya rasa sangat jelas apa yang disampaikan oleh sifu saya sebentar tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa
memadai dengan segala isi-isi, input-input segala apa yang disampaikan oleh Ustaz Nazir tadi. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi lah kita memperingatkan diri kita semua, kita rebutlah peluang yang ada ni saya, ya, untuk sama-sama kita bersedekah, memperbanyakkan amalan kita, di dalam, khususnya di dalam bulan Ramadan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tuan-tuan bolehlah selepas ini bolehlah layari